Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan menerangkan tentang tajuk Atra' at-Tashbih ataupun tujuan tashbih. Saya Amirul Adha bin Abdullah 055904. Atra' at-Tashbih madnu'ah kasirah wa hiya fil uqlub ta'udu ila al-musyabbah wa qad ta'udu ila al-musyabbah bih. Tujuan tashbih pelbagai dan banyak, dan ia selalunya bergantung kepada al-musyabbah dan juga bergantung kepada musyabbah bih. Tujuan tashbih yang pertama adalah bayanu imkan wujudul musyabbah, kebolehan wujud musyabbah. Wadzalika hina yusnad ila al-musyabbah amru mustakhrib la tazulu qarabathu illa bi dzikri syibh lahu. Kebolehan wujud musyabbah bermaksud sesuatu yang sangat aneh disandarkan kepada musyabbah, dan keanehan itu tidak boleh dihilangkan daripada pemikiran seseorang melainkan diungkapkan dalam bentuk perbandingan dengan perkara yang lain. Mislu, sebagai contohnya, yang pertama daripada qaulul Buhtari, tanawta tawadu'an wa 'alawta majdan fasya'naka inhidarun wa irtifa'u kadzalika asy-syamsu tab'udu anta samia wa yadnu ad-da'u minha wa syu'a. Engkau merendah diri kerana tawaduk dan meninggi kerana kemuliaan. Begitulah dua keadaanmu yang merendah diri dan berbangga diri. Begitulah kedudukan mentari yang jauh dan tinggi, namun cahayanya hampir kepada makhluk yang lain. Di sini penyair menggambarkan orang yang dipujinya itu dengan dua sifat yang berlawanan, iaitu merendah diri dan berbangga diri. Kita pasti merasa pelik dan jangga dengan kenyataan tersebut. Jadi penyair membawa satu bentuk perbandingan mengenai keadaan orang dipuji itu, diibaratkan seperti matahari yang tinggi di langit yang tidak boleh dicapai, namun kita boleh merasa bahang kepanasan dan cahayanya sepanjang hari. Kita lihat contoh yang kedua, qaulul Mutanabbi, fa in tafukhil anama wa anta minhum fa inna al-miska ba'du damil qazal. Jika engkau mengatasi manusia lain sedangkan kamu daripada golongan mereka, sesungguhnya kasturi itu asalnya sebahagian daripada darah kijang. Di sini penyair mendakwa kelebihan orang yang dipujanya itu mengatasi orang lain, sedangkan dia juga sama seperti mereka pada kejadiannya. Penyair membandingkan keadaan kasturi dengan darah kijang, walaupun berasal daripada satu unsur yang sama, namun kasturi lebih bernilai dan berharga daripada darah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahim bin Abdul Manaf, nombor metrik 056754. Kali ini giliran saya pula untuk menceritakan arat tashbih yang seterusnya, iaitu bayanun hal musyabbah, yang bermaksud untuk menerangkan situasi musyabbah. Dengan kata mudahnya, saja-saja kita bercerita. Idza kana ghairi ma'rufi sifati qabla at-tashbih, apabila musyabbah yang tidak diketahui sifatnya sebelum ini melalui gaya perbandingan. Contoh di sini ialah al-haya'u minal iman kar-ra'su minal jasad, yang bermaksud malu itu sebahagian daripada iman seperti mana kepala adalah sebahagian daripada anggota tubuh. Al-haya'u minal iman di sini sudah jelas menceritakan bahawa sifat malu itu sangatlah penting bagi orang-orang yang beriman. Jika tiada langsung sifat malu tersebut, maka iman kita tak akan sempurna, dan kesannya akan menyebabkan kita akan mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan juga tidak akan rasa malu untuk melakukan kerosakan di muka bumi ini. Pentingnya sifat malu dalam diri kita. Dan ayat di belakang, kar-ra'su minal jasad, ayat itu ialah bayanun hal musyabbah, yang mana ayat itu kita saja-saja tambah untuk menyedapkan lagi ayat yang sebelumnya. Maknanya kita saja-saja bercerita. Maksudnya seperti kepala adalah sebahagian daripada anggota tubuh. Di sini menceritakan bahawa bagaimana iman takkan sempurna jika tidak ada sifat malu, maka begitulah juga anggota tubuh takkan sempurna jika tak ada kepala, kerana kepala itu berfungsi untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh kita.
Okey, sekarang kita akan beralih kepada aghrad tashbih yang seterusnya, iaitu bayanu miqdaru hali musyabbah. Maksudnya menerangkan kadar keadaan musyabbah. Kadar keadaan musyabbah yang bagaimana? Fi quwwati wa dha'fi wa ziyadati wa inqisani idza kana ma'rufi as-sifati, iaitu pada kekuatan, kelemahan, kelebihan dan kekurangan apabila ia diketahui sebagai sifat. Okey, contoh ayat di sini ialah al-faslu haran mithlu naru jahannam. Maksudnya, kelas panas seperti api neraka. Haran merupakan hal, keadaan kepada kelas tersebut, dan naru jahannam merupakan tashbih yang miqdar, kadar perumpamaan, kadar yang menjelaskan kepanasan kelas tersebut. Maknanya nak menggambarkan kelas tu panas sangat sehingga seperti api neraka. Nak kata panas sangat sampai badan kita ni berpeluh-peluh, berlendir apa semua, sampai banjir kelas tu. Begitulah perumpamaannya. Okay, nak menceritakan kadar kepanasan itu. Itulah dia al-bayan miqdar hal musyabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman Zulkarnain, nombor metrik 056192. Yang keempat adalah takrir hal musyabbah atau menegaskan keadaan musyabbah. Contohnya dalam petikan ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ. Yang bermaksud, dan benda-benda yang mereka sembah selain dari Allah Ta'ala tidak akan dapat menyahut atau memberikan sesuatu pun kepada mereka. Hanyalah seperti orang yang membentangkan kedua tapak tangannya kepada air supaya sampai ke mulut, padahal air itu sudah tentu tidak akan sampai kepadanya. Jadi apa yang kita boleh fahamkan di sini adalah keadaan orang kafir yang meminta pertolongan selain daripada Allah Ta'ala, tetapi perbuatan mereka itu, mereka meranggap bahawa perbuatan mereka itu bukan perbuatan yang sia-sia, tetapi ternyata dan hakikatnya perbuatan mereka itu perbuatan yang sia-sia. Dan beralih kepada yang kelima, iaitu tazyin al-musyabbah, iaitu mengindahkan keadaan musyabbah. Jadi kita dapat lihat contoh dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari-bidadari itu cantik berseri seperti permata delima dan marjan. Okey, jadi di sini jelaslah bahawa dia nak mengindahkan keadaan bidadari itu dengan mengumpamakan keadaannya seperti permata delima dan marjan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Basri bin Zaid, nombor metrik 056494. Saya akan meneruskan penerangan tajuk aghradu tashbih, iaitu takbih musyabbah. Takbih musyabbah bermaksud menafikan keindahan musyabbah atau memburukkan keadaan musyabbah. Kita tengok satu contoh di slide yang berbunyi wa iza ashara muhaddisan faka'annahu yukirdun yuqahkihu aw anjuzun taltin, yang bermaksud apabila dia bercakap tangannya terawan-awan seperti kera yang ketawa, atau bagaikan perempuan tua yang kematian suaminya menampar-nampar pipinya. Di sini kita faham bahawa penyair memburukkan gambaran orang yang dikejinya dengan dua keadaan, iaitu yang pertama kera yang ketawa, dan yang kedua perempuan tua yang kematian suaminya menampar-nampar pipinya, tanda kecewa dan sedih. Yang terakhir adalah yarji'u ila al-musyabbah iham anna musyabbih utimma min musyabbah fi wajhu syabbah. Kalau penerangan sebelum ini, tujuan tashbih ditumpukan kepada musyabbah, tetapi pada kali ini sebaliknya, kerana tujuan tashbih
ditumpukan kepada musyabbah bih dengan gambaran seolah musyabbah lebih sempurna daripada musyabbah bih dari segi wajh syabbah. Sebagai contoh, wabada sabah ka'anna ratah wajhul khalifah hina yumtadah, yang bermaksud kelihatan waktu fajar mula menyingsing seolah-olah mukhalifah tersenyum ketika dipuji. Daripada contoh di atas dapat kita fahami bahawa perbandingan di atas memberi gambaran seolah-olah muka khalifah lebih bercahaya dan berseri daripada sinaran matahari pada waktu pagi.